Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Kharaziyah. Al-Khariziyah ini ialah kumpulan sufi yang dinamakan sebagai Al-Khariziyah. Al-Khariziyun pula ialah mereka yang merupakan satu kumpulan manusia yang menjadi murid kepada Abu Sa'id Al-Kharaz. Siapakah Abu Sa'id Al-Kharaz? Di sini merupakan seorang yang mempunyai pengaruh yang besar dalam aliran kesufian, dan beliau juga menghasilkan beberapa kitab yang bernilai mutunya. Beliau juga antara yang memperkenalkan dan serta memperkenalkan kefahaman mengenai topik fana dan al-baqa. Seterusnya, tujuan penulis menyentuh pemikiran Abu Sa'id Al-Kharaz tentang baqa dan fana. Di sini tujuannya adalah memperbetulkan kesilapan setengah kefahaman sama ada dari pihak pengamal itu sendiri maupun pencipta tasawuf itu sendiri atau pengkaji tasawuf yang mungkin berlaku kesilapan dalam mereka memahami makna al-fana dan al-baqa itu sendiri. Seterusnya, mengenai al-kalam di dalam al-fana dan al-baqa, Allah telah berfirman melalui ayat qauluhu ta'ala ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin, dan firman yang kedua qauluhu ta'ala kullu min 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Berasaskan dua ayat ini, para sufi telah mengemukakan pandangan mereka tentang makna al-fana dan al-baqa. Dalam ayat yang pertama, yanfad ini bermaksud seerti dengan fana, dan dalam lafaz kedua kullaman 'alaiha fanin di sini bermaksud semua yang ada di muka bumi ini akan binasa, ini tidak akan kekal. Dan secara literalnya kalau dibaca kita akan faham maksud yang maksudnya apa yang ada pada kita akan binasa dan apa yang ada pada Allah saja yang akan kekal. Okey, seterusnya kita akan membincangkan berkaitan dengan al-fana dan al-baqa. Dia mempunyai dua aspek makna. Yang pertama aspek takrifan dan yang kedua adalah aspek hal. Ini penghayatan keadaan seseorang yang memiliki hal tersebut. Melalui dua aspek ni berlaku perbezaan makna dan definisi yang diberikan kepada lafaz fana dan baqa itu sendiri. Okey, seterusnya baqa dari aspek ilmu atau teori ada tiga makna di sini. Okey, yang pertama baqa yang bermula dan berakhir dalam fana. Okey, di sini maksudnya kekalnya sesuatu perkara itu pada permulaannya dalam keadaan tiada, dan kekalnya sesuatu perkara itu di akhir kewujudannya dalam keadaan tiada juga. Contohnya alam dan dunia, di mana alam ni pada mulanya tak ada, tiada, jadi permulaan alam adalah tiada. Semasa alam dalam keadaan tiada ni, sifat ketiadaan itu adalah kekal. Okey, kemudian bila alam ini telah ditentukan oleh Allah dan dibinasakan pula pada hari akhirat, hari kiamat. Ini bila dibinasakan dan ditiadakan pada hari kiamat, ia kekal dalam ketiadaannya itu. Okey, seterusnya yang kedua, baqa yang sudah berwujud dan tidak akan pernah fana. Di sini maksudnya kekalnya sesuatu perkara yang dahulunya tidak ada kemudiannya baru ada. Semasa ia dalam keadaan tiada, sifat ketiadaannya itu adalah kekal. Walau bagaimanapun ia tidak binasa sampai bila-bila kerana Allah Ta'ala menghendakinya kekal. Contoh di sini ialah syurga dan neraka. Okey, seterusnya yang ketiga, baqa yang sentiasa ada
dan akan selalu ada. Di sini maksudnya kekal dan sedianya Allah Ta'ala. Zat dan sifatnya yang dimasukkan dengan kekalnya Allah Ta'ala ini ialah Allah sentiasa ada dan tidak boleh dibandingkan dengan sesiapa pun. Okey, yang seterusnya Al-Fana dan Al-Baqa. Dari aspek ilmu dan teorinya, Al-Fana ni ialah sedia maklum dunia ini binasa, dan Baqa ini pula teorinya sedia maklum kehidupan akhirat tu kekal, dan kita yakin dengan dalil yang telah ada di sini yang telah Allah berfirman wal akhiratu khairu wa abqa, yang bermaksud kehidupan akhirat lebih baik dan akan kekal. Makna dua teori ini dimasukkan dengan definisi yang boleh kita capai dengan panca indera kita. Okay, seterusnya berkaitan dengan fana dan baqa secara hal. Secara hal di sini ialah keadaan atau sifat. Ia tidak dimasukkan, ia bukan fizikal lah. Contohnya ketika sifat jahil itu hilang dari seseorang, maka sudah pasti akan timbul dalam diri seseorang hal keadaan bila mana dia berilmu dan berpengetahuan. Okay. Sifat jahil ni merujuk kepada hal keadaan semasa ia jahil. Sifatnya adalah kekal dengan keadaan tersebut. Kemudian sifat jahil tu akan hilang. Inilah yang dinamakan fana. Sifat jahil bukan perkara fizikal, tapi di sini ialah hal keadaan. Okey, seterusnya menurut Sufi, mereka menjangkau lebih lagi berbanding ilmu fana dan baqa yang dibincang tadi. Hal ini adalah kerana mereka telah bebas daripada kesengsaraan jalan ketaatan pada Allah. Dan yang kedua, mereka sudah mengenal Allah Ta'ala dengan tahap yang paling sempurna. Di sini maksud di sini ialah pada tumpuan mereka dahulu, mereka tertumpu kepada karamah, maqamat dan ahwal. Tapi penghalang kepada mereka kini untuk capai keridaan Allah sebenarnya adalah karamah, maqamat dan ahwal. Ini adalah kerana bukannya mereka menolak, cuma bukan menjadi matlamat utama mereka pada kini untuk mereka fokus kepada aspek-aspek tersebut, kerana mereka dah sampai peringkat keadaan yang mana mereka sudah berkehendak dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan kalau dulu kehendak Allah kita nak samakan diri kita, tapi sekarang kehendak mereka, kehendak kita bercanggah dengan Allah Ta'ala. Okey, seterusnya menurut penulis kitab ni Kashful Ashbab, beliau kata apabila hilang ini fana, sifat mazmumah pada diri seseorang itu, pada ketika itu kekal dia memiliki sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Okey, maksud di sini apabila seseorang hamba tu dapat bebaskan diri dia daripada keburukan sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat kemanusiaan, maka dia telah terbebas daripadanya. Sifat kemanusiaan di sini adalah nafsu ataupun syahwat. Nafsu contohnya makan, minum, tidur. Okey. Hilang sifat mazmumah, akan kekalnya sifat mahmudah. Kesimpulannya di sini, fana dalam sesuatu perkara itu mestilah kita faham ia bukan dianggap tepat kecuali kita dapat menilai kerusakannya yang ada pada sesuatu perkara itu. Seterusnya, menurut Nestorian, iaitu satu kumpulan daripada Kristian dan Nasrani, beliau mengatakan Maryam asalnya manusia disebabkan sentiasa bermujahadah. Lantas hilang sifat kemanusiaan dan bertukar kepada sifat ketuhanan, di mana boleh berhubung terus dengan Tuhan.
Jadi dia kekal sebagaimana kekalnya Allah Ta'ala. Ini pandangan Nestorian. Dan pandangan keduanya ialah uh, Isa beliau mengatakan Isa adalah kesan perhubungan Tuhan dan Maryam yang kekal dengan sifat kekal. Inilah yang salahnya. Dan yang seterusnya, kumpulan Hasyawiyah. Menurut kumpulan Hasyawiyah ini, mereka ini adalah satu kumpulan mazhab akidah Islamiah yang menyeleweng. Seperti tadi juga, Nestorian itu adalah juga kefahaman yang meleweng dalam Kristian. Melalui Hasyawiyah ini, mereka berkata perkara baru boleh berlaku pada zat Allah. Dan mereka juga kata Tuhan yang qadim ada sifat baru seperti duduk atas arash. Dan mereka menyamakan sifat Allah ini dengan manusia. Okay, seterusnya, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala tidak boleh menerima sifat baru kerana dia akan menyamakan dengan manusia. Okay, menurut Sa'id Al-Kharas, seseorang itu akan sampai kepada kemuncak kehambaan dirinya kepada Allah. Dia tidak melihat perbuatan dia. Dia fana dari melihat segala perbuatan baik dirinya yang harus ada pada dirinya. Semua kehebatan yang dilakukan adalah dengan kurniaan Allah Ta'ala. Okey, sekian. Terima kasih.